Apa saja yang kita lakukan, dia akan ada repercussions ataupun akan ada kesan dan akibatnya. Jadi, fikir dulu panjang-panjang sebelum nak buat sesuatu konten tu. Baik. Dan sebelum kita tanya kepada doktor, saya nak baca juga komen oleh rakan kita di Facebook, oleh Natirah Muhammad Yusof yang berkata, tular untuk marketing jika caranya betul dan boleh menaikkan rating menguntungkan. Apa-apa pun sebelum sesuatu itu menjadi tular, kena bijak membezakan sama ada baik atau menjengkelkan. Allah beri akal, berfikirlah dengan bijak dan rasional. Tapi saya rasa Yana, dalam era sekarang ni semua orang nak benda yang cepat. Betul. Results cepat, nak tular cepat, marketing cepat. Betul. Dan akibatnya adalah aib sendiri terbuka, rahsia rumah tangga dijaja kepada seluruh masyarakat. Sampai semua orang tahu apa yang sedang berlaku dan sebagainya. Dan soalan ini berbalik kepada apa yang doktor nak kongsikan tadi, iaitu ciri-ciri. Bagaimana sebenarnya kita nak mengenal pasti yang sekiranya seseorang ini ataupun mungkin kita sebenarnya menghidapi HPD ni tadi. HPD. Okey, ciri-ciri yang pertama, kita ni mudah gelisah. Dan kita ni sebenarnya kita tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Contohlah kita nampak orang ni cara strategi marketing dia macam ni. So kita kata, wah aku nak buat lebih lagi lah. Mungkin orang ni dia buka tudung. Contohlah kebalik Islam yang Islam kan. Lepas tu dia kata, okey tak apa, aku lebih lagi, aku tunjuk body aku lagi. So kat situ dia tak boleh tengok orang lebih dan dia akan gelisah. Dan dia ni memang selalu buat action yang memang dia nak perhatian orang. Contoh, dia saja contohlah kalau kita bercakap kan dalam kawan-kawan kita ke, tiba-tiba dia cakap suara yang kuat. Volume dia kuat kan. Sebenarnya dia nak perhatian. Dan dia cepat marah. Kenapa? Sebenarnya dia nak perhatian. Dan dia tak suka orang lebih, dia nak perhatian dan dia tak boleh melihat orang macam kenapa dia ni mesti aku nak up juga tentang diri aku. Dan sebenarnya dia tersilap satu perkara. Dia lupa satu perkara, iaitu dia buat sesuatu yang tidak normal. Macam DJ Nas kata tadi. Doktor, minta maaf sangat-sangat. Betulkan mic doktor sedikit. Jadi sementara kita betulkan, mungkin kita boleh. Boleh. Tapi kan, doktor, bila doktor cakap tiba-tiba cakap kuat dan sebagainya, saya mengaku saya bersin kuat. Tapi itu saya tak boleh nak kontrol. Itu saya tak boleh nak kontrol sebab dia bertindak secara spontan kan. Tapi ini mungkin sesuatu yang kita boleh beri perhatian lah. Kalau ada dalam kalangan kita yang tiba-tiba begitu dia khalayak ramai kan. Baik doktor, mungkin kami perlukan untuk doktor membetulkan mic doktor sedikit. Okey, Yana tolong doktor. Sebab Allah mana pergi mic-nya? Mic-nya hilang. Okey, baik. Sementara Yana membantu doktor, mungkin saya boleh bacakan komen-komen di Facebook. Tadi Yana dah bacakan daripada Natira. Ini daripada Aminuruddin. Katanya, salam. Tak salah nak viral, tapi biarlah berpada-pada perkara perkongsian positif yang baik dan membantu serta membina. Janganlah pada tujuan negatif yang tujuannya untuk mengaibkan dan menjatuhkan orang lain. Betul seperti mana yang Yana kongsikan tadilah. Kalau sesuatu berlaku dalam keluarga kita, biarlah keluarga kita sahaja yang tahu yang buruk-buruk itu. Tak payahlah kita menjaja, Yana tadi awak katakan, menjaja kepada semua orang di media sosial. Okey, baik. Okey ke mic doktor? Okey. Okey, baik doktor. Sila jadi, sambung. mungkin boleh sambung dengan karakteristik yang kedua. Okey, karakteristik yang kedua, ciri-ciri orang dia lah selain daripada orang tak boleh lebih apa semua. Dan apa yang saya nak cakap tadi, dia terlupa satu perkara. Kita ni berada dalam dunia di realiti. Cuba kita pijak kaki. Kita masih lagi berpijak di bumi yang nyata. So kita ni apa saja kita nak promote diri kita ke, kita nak viralkan marketing kita ke, kita kena fikir baik buruk. Kita kena fikir, okey, kalau aku viralkan dalam 2-3 hari, mungkin aku punya marketing akan sale up. Memang betul-betul menaiklah. Tapi kita kena fikir 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang. Sebab kita kena ingat dalam kita nak viralkan marketing, kita nak promosikan marketing kita, kita kena ingat keberkatan rezeki kita itu datang daripada Allah, datang daripada Tuhan. So macam mana pun usaha kita, sebab itu kalau kita nak berjaya, kita ada doa, usaha dan tawakal kan. Kita berdoa, kita berusaha, tapi kalau usaha itu tidak mengalaikan cara, biasanya orang macam ni dia akan kaya sekejap saja. Lepas tu dah terus tak ada dah senyap kan. So macam mana kita nak sustain? Pertama sekali memang kita kena ada ilmu marketing yang baik. Contohlah saya memang sangat tertarik, saya selalu mengikuti, kalau maaf saya bagi contoh macam Khairul Aming. Dia tak adalah beria sangat nak tonjol beria-beria, cuma penonton akan sentiasa ingat sudu senduk kayu dia. Senduk kayu dia, lepas tu hey WhatsApp guys kan. Lepas tu kacau-kacau dah siap buat mini love. So benda tu pun
benda yang kita tengok sangat happening, sangat lembut, sangat soft spoken, tapi benda tu yang akan orang ingat. Dan kita tengok dia juga baru ni dapat anugerah apa semua kan. So bagi saya apa-apa kita nak buat, kita kena fikir panjang. Kita jangan nak matlamat kita ini bulan 1 hingga bulan 3 kita nak dapat 1 juta. So kita pun terus saja buat marketing yang sale gila sehingga kan kita lupa hukum Allah. Sehingga kan kita seperti menjual diri kita. Dan bila doktor sebut nama Khairul Amin tadi kan, dan anugerah yang dimenanginya tahun lalu di TikTok, iaitu TikTok of the Year kan, Content Creator of the Year. Dan di hujung ucapannya itu pun dia ada memberikan kata-kata semangat kepada adik-adik yang sekiranya nak membuat satu konten pun, buatlah konten yang berilmiah, jadilah seorang content creator yang berilmu. Dan mungkin ini juga yang boleh menjadi orang kata penguat semangat kepada mereka yang setiap hari perlu melakukan konten baru. Betul. Dan sebenarnya perkataan viral ataupun tular itu tidaklah buruk semata-mata. Sebab kadang-kadang kita dalam mindset kita, viral tular, jangan takut tengok benda yang sebab kebanyakan video viral ataupun yang tular yang kita lihat adalah benda-benda yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi saya nak tanya kepada DJ Naz ataupun Abang Naz kan, sebagai seorang yang dah lama dalam industri ini, Abang Naz pastinya sudah melihat peredaran zaman dalam industri. Lama singa. Kiranya singa. Berpengalaman. Sebagai seorang yang berpengalaman, saya sebut ayat. Okey. Adakah ini satu cabaran? Sebab ada orang menggunakan konsep tular untuk marketing ini sebagai kekuatan mereka. Cabaran ni lah, saya fikir lah, dia bergantung macam you kena jelas kalau you buat konten, ni ada konten yang setengah dia bersifat sementara saya. So macam mana untuk you buat konten ni, sekarang you buat 20 years orang boleh refer lagi konten ni. Jadi you kena buat satu barang yang timeless kata orang. So macam benda yang timeless. Macam mana satu konten yang kualiti dia sekarang orang boleh tengok dan 20 years orang boleh refer balik. So saya rasa benda tu lebih ini adalah cabaran bagi yang buat konten. Kalau kita tengok mula-mula TikTok dulu orang sibuk berjoget dia. Sekarang mana ada lagi? Itu zaman-zaman Bella Poarch kan. Mana kita Bella Poarch mana kenal lah. Saya tak tengok, cuma saya masa tu je lah. Tapi sekarang dah banyak konten yang lebih baik dan sebagainya. So nak buat barang yang timeless lah. Macam gitu. Dan satu lagi kita ada tanggungjawab sosial dekat masyarakat dan sebagainya. Dan penting untuk pihak-pihak berkuasa ni saya fikir untuk pantau mana yang boleh, mana yang tak boleh. At least negara kita dah ada, walaupun kita freedom of speech, you tahu you budak law, kita ada Defamation Act, COC, bagai semua, Seditious Act. Jadi benda ni paling tidak dia boleh pantau, mana boleh buat, mana tak boleh buat lah. Saya rasa involvement macam pendidik, macam doktor ni perlu lebih banyak untuk educate masyarakat mana boleh, mana tak boleh. Betul. Dan sebenarnya banyak juga content creator seperti yang Manas kongsikan ini. Mereka expert dalam sesuatu bidang. Kemudian konten yang mereka buat tu pun menunjukkan itulah apa yang mereka lakukan setiap hari. Dan kontennya bagus-bagus sebenarnya. Saya fikir social media ataupun konten-konten yang ada di macam yang kita katakan tadi, buffet spread tu, kita juga yang memilih akhirnya kita nak makan yang mana satu. Sebab ada banyak juga lambakan konten-konten yang tidak baik, tetapi banyak juga konten-konten yang sangat memberi manfaat kepada kita semua. Sebab kadang-kadang sesuatu perkara itu berlaku ataupun situasi itu berlaku, benda remeh je, tetapi ada je seorang yang memetiknya, jadikannya konten. Tak saya bukan cakap macam Sugi viral tentang siang ikan, tapi sahaja. Ada banyak kisah seperti itu kan. Tapi you learn daripada benda tu. So sekarang ni dah pandai kita bincang selepas ini. Saya pandai siang. Baik, dan bagi Kila sendiri, bila bercakap mengenai media sosial, marketing and all, orang kaitkannya dengan validation. Kan? Orang muda lah terutamanya perlukan validation itu. Adakah validation bahasa Melayu tu apa? Pengiktirafan. So, jadi adakah Kila masih lagi dalam konteks melihat media sosial sebagai tempat mendapatkan pengiktirafan, dan bila buat sesuatu konten, Kila rasa macam alamak berapa likes aku dapat reach tak macam tu? Okey, kalau macam Kila lah, kalau Kila sekarang kalau buat konten dan sebagainya tu
bila kita dah kita buat konten tu untuk engagement lah. Betul. Satu kan. Penting juga social media zaman sekarang kan. Dan kita pun penting juga kena ada followers, kena ada likes supaya bila kita nak grab attention orang untuk tengok kita punya konten. Sebab itu pun sebahagian daripada kerjaya kita juga kan. Jadi nak kata pengiktirafan daripada netizen yang komen-komen tu bagi Kila, kalau dulu mungkin dulu kita rasa macam contoh kalau kita buat, Kila ni terlampau dulu Kila terlampau fikirkan what people gonna think about me kan. Kalau Kila post macam ni, nanti kau orang cakap buruk macam mana. Okay. Ada baru-baru ni pun ada juga kan. Biasa people keep comparing. Orang suka compare kita dengan ini, dengan itu kan. Jadi kadang-kadang benda tu dia buat kita rasa down. Dia buat kita rasa macam tak ada, orang kata apa, tak ada keyakinan diri. Tapi apa yang Kila belajar sebenarnya pengiktirafan daripada masyarakat luar, kalau benda itu adalah negatif, Kila tak perlu ambil. Cukup kita tahu apa yang kita buat, cukup kita tahu apa yang kita sampaikan, selagi benda itu tak salah, mengikut orang kata etika kan. Dan I think it's kita tak perlu validation daripada orang pun sebenarnya. Sebab kita baik ke, kita buruk ke, social media ni orang akan nak suka bercakap. Ada je dia orang nak petik. Saya suka kejujuran daripada Kila. Sebab macam saya sendiri pun, saya akui juga likes ataupun insights ataupun reach untuk mereka yang bekerja dalam bidang social media, dalam bidang yang kita ceburi sekarang ini, yang memerlukan kita berada di mata masyarakat. Kadang-kadang perlu juga apabila kita bekerjasama dengan brand-brand tertentu dan sebagainya, kerana itu adalah pulangan apa yang mereka bayar kita untuk kita berikan semula kepada brand yang kita bekerjasama tu. Jadi perlu faham ada orang kata sudut pandang yang berbeza untuk seseorang individu itu, dan jangan terus menggelarkan mereka, alah dia ni gila likes, gila views dan sebagainya. You terkesan tak kalau katakan netizen macam validation tadi tak valid macam mana? Adakah you terkesan? Untuk mendapatkan semua orang punya validation tu tidak, tetapi asalkan apa yang saya post tu memberi impak kepada, kalau tak semua, satu dua pun apalah salahnya. Sebab akhirnya kita buat konten tu kalau untuk kita diri sendiri yang tengok, baik tak payah post. Betul tak? Betul. Baik. Okey, baik. Di penghujung ini mungkin doktor boleh sampaikan pesanan kepada mereka yang rasanya nak buat marketing dan pada masa yang sama ingin tular. Tidak salah kalau nak tular, tetapi kita perlu ada rasa tanggungjawab itulah. Okey, pada saya biasalah saya sebut kan, kalau dalam WHI ni saya kata apa-apa perkara pun kita nak buat, kita perlu ada ilmu. Dan ilmu tu bukan sahaja kita dapat daripada TikTok, dan ilmu itu perlu kita ada guru. Sebab itulah kalau kita belajar ilmu tapi tak ada guru, memang kita akan jadi sesat. So mungkin yang tular-tular yang terlampau beria sangat ni mungkin adalah yang guru-guru yang salah kan. So perlu ada ilmu. Dan kedua, kalau kita nak buat, kita kena jaga hukum Allah. Kita kena tengok, okey, aku sekarang ni nak tular, bab kata orang lama kita DJ Nas tadi, perlu orang berpengalaman yang tiada timeless. Maksudnya 20 tahun, 30 tahun, hatta kita mati pun orang boleh guna lagi. Dan ingat satu perkara, kalau kita buat satu perkara, kita hidup ni tak lama. Dan kita hidup, kalau yang Islam, kita ada dua, kat dunia dan akhirat. So once kalau kita buat sesuatu yang baik dan orang hashtag benda yang baik, so insya-Allah itu akan jadi saham akhirat kita. Tapi kalau kita buat tular benda-benda yang mendatangkan dosa kepada kita, orang hashtag selamanya akan jadi saham dosa kita. Baik. Saya rasa itu konklusi yang terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu tular untuk marketing. Terima kasih kepada orang lama, 4 kali yang dah sebut hari ini. DJ Nas, Melody Molek FM dan Kila. Tahniah atas jawatan baru. Selamat berjaya untuk semua yang diceburi oleh Kila selepas ini. Terima kasih juga kepada Dr. Siti Aisyah Yahya atas perkongsian pada hari ini. Mana yang dah nampak dan kenal pasti karakteristik HPD itu. Sama-samalah kita berubah ke arah yang lebih baik.